pertama kali beliau datang sini. Alhamdulillah, kesempatan yang Allah kurniakan, kesempatan yang Allah berikan kekuatan kepada kita, Allah himpunkan kita pada petang yang penuh dengan keberkatan bersama Syekh Kazal Asri untuk sama-sama menghadiri majlis bacaan kitab dan hadis insya-Allah. Jadi apapun kita buka majlis kita dengan kita Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi insyaAllah tanpa menanyakan kalam, saya persilakan majlis pada Fadil Syekh Kazal Asri. Baik, tafadhal Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla billahi wal mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam sya'unillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. Fadil Ustaz Zakir selaku Taumah, khususnya tuan-tuan muslimin dan muslimat mata Allah sekalian, alhamdulillah pada saat ini bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang telah mengizinkan kita untuk bersama pada petang ini, dan insya-Allah kita akan membaca sebuah kitab iaitu Tahdzib Mishkatul Masabih, iaitu satu ringkasan dari sebuah kitab yang besar iaitu Mishkatul Masabih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau orang mengaji hadis, sebelum mereka mengaji kitab Kutubus Sittah, mereka akan mengaji dulu kitab Mishkatul Masabih. Mishkatul Masabih ni dia ialah satu kitab hadis yang menghimpun hadis-hadis yang terkandung dalam kitab Kutubus Sittah, kitab hadis yang 6 tu. Alhamdulillah pada hari ini kita mula dengan Kitabul Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang kita ni kita baca kitab Arab. Jadi yang pertama sekali kita belajar Abu Barih.
Saya baca, tuan-tuan mubarikh. Saya terjemah, dan tulis makna di bawah. Lama-lama kita boleh faham Quran. Tu hebat dia. Pengalaman kami mengaji macam itulah. Bila dibaca baris, kita belajar mubarikh. Lepas tu lagi tok guru terjemah, tulis makna di bawah. Lama-lama kita banyak perkataan Arab yang kita tahu. Lama-lama kita faham Quran, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه اللهم صل على سيدنا محمد وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائلين قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم Rawahu Muslim. Kita mengaji ini adalah kita mengaji ilmu pengajian hadis. Kelebihan dia mengaji Al-Quran, mengaji hadis sebab kita dengar bacaan Quran kalau kita mengaji Al-Quran. Tadi saya dipahamkan ada kelas Quran. Kemudian kita mengaji hadis. Hadis ni kelebihan dia sama juga Quran. Quran ialah cahaya yang pertama, hadis cahaya yang kedua. Mana-mana orang yang dalam 40 hari tak dengar bacaan Quran, tak dengar bacaan hadis, hatinya akan mengeras. 40 hari lagi tak dengar, 2 bulan lebih keras lagi hati.
Begitulah hati akan keras kalau kita tak dengar Quran, kalau kita tak dengar pengajian hadis. Tadi tuan-tuan saya baca hadis, tuan-tuan dengar, maka hati kita akan dimasuki dengan cahaya, insya-Allah. Baik, Kitabul Iman. Hadis daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala, kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, sebelum saya melanjutkan bacaan kitab ni, saya nak letak tu guideline, satu panduan. Yang pertama, mengaji hadis ni dia lain sikit daripada mengaji yang lain-lain. Dia ada adab-adab yang kita kena jaga supaya kita mendapat rahmat daripada Allah SWT. Yang pertama sekali, adab ni Tok Guru letak sebagai suatu satu guideline kepada kita hak mengaji. Tok Guru tak sama antara seorang dengan seorang. Pengajian saya ni yang pertama sekali, saya tak bagi tuan-tuan minum air. Nak minum sebelum ataupun lepas lagi. Saya tak apalah sebab saya nak mengajar. Tuan-tuan tak boleh. Yang kedua, masalah Sayyidina Muhammad, nak tidur tak apa, tapi jangan duduk angkat telefon. Angkat telefon ke, jangan. Kalau tuan-tuan tersengguk nak tertidur, nak buat macam mana? Saya pun mengaji hari tu macam tu juga, tak apa, tak ada masalah. Yang ketiga, adab dengan kitab. Yang kitab ni, yang pertama sekali tuan-tuan jangan letak pen atas kitab. Pen kena letak di bawah. Bila kita tulis, kita dah tak nak tulis dah, tak bawah, jangan tak atas kitab. Tu di antara pedoman. Kemudian insya-Allah nusalah Sayyidina Muhammad, kita harap kita niat mengaji ni kerana Allah. Saya ingat muslimin dan muslimat yang mengaji hadis pada petang ni bukan nak mengaji sebab nak jadi tok guru kot. No? Jadi kita mengaji ni yang pertama sekali kita niat kerana Allah. Kita mengaji kerana Allah. Kalau macam orang muda mengaji, mungkin dia mengaji sebab insya-Allah dia nak menyampai, mana nak jadi tok guru. Jadi kita mengaji ni tak tahulah kot siapa-siapa mengaji nak jadi tok guru ke, tapi niat yang pertama kerana Allah. Bila mengaji kerana Allah, mana kita mengaji, kalau kita mengaji niat kerana Allah, kita akan mengaji sampai kita mati. Hatta pada hari mati kita pun, hari tu kita harap kita duduk mengaji lagi, insya-Allah. Baik, tu sikit sebelum saya terlupa. Qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami, bainama nahnu 'inda Rasulillah, ketika kami di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, suatu hari. Sebenarnya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum duduk dengan Nabi ni tak tahu berapa ribu hari. Daripada Nabi dibangkitkan sebagai Rasul ketika Nabi umur 40 tahun, sampailah Nabi wafat ketika Nabi umur 63 tahun. Dalam 23 tahun tu tak tahu berapa kali jilsah ataupun majlis Nabi dengan para sahabat. Kadang-kadang formal, kadang-kadang tak formal. Ni kira formal ni. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah, ketika kami duduk bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ketika tak formal. Tak formal pun diriwayatkan juga, diriwayatkan juga hadis oleh para sahabat sekalipun tak resmi. Sebagai contoh, para sahabat kadang-kadang duduk dengan Nabi. Ni duduk dalam keadaan ni duduk santai, tak ada Nabi bagi Nabi menyampaikan wahyu ke, tak ada.
Nabi nak bagi peringatan ke, tak ada. Kalau tak formal, tak resmi, contohnya Nabi dengar para sahabat bersembang. Para sahabat ni duduk dengan Nabi bersembang. Antara yang lepas sembang berkenaan zaman jahiliah dulu. Kadang-kadang lepas sembang bab benda makan. Kadang-kadang lepas sembang bab perkara yang berkait dengan kerja mereka, dunia mereka. Kadang-kadang lepas ketawa. Kalau lepas ketawa, Nabi senyum dengar cerita mereka. Kadang-kadang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi dengar cerita yang lepas cerita, Nabi sampuk, Nabi tambah. Begitu. Ini banyak diceritakan oleh para sahabat sepanjang mereka duduk dengan Rasulullah. Di antara cerita-cerita tu, satu hari Omar juga lepas cerita lepas zaman jahiliah dulu. Omar pun buka cerita, aku zaman jahiliah teruklah aku hari tu. Apa tahu dah aku zaman jahiliah, aku pernah buat Tuhan. Aku buat Tuhan daripada buah tamar. Dia cerita Omar. Aku buat kepala, aku buat perut, aku buat tangan, buat semua. Aku sembah Tuhan yang aku buat daripada buah tamar. Aku lapar, aku petik hidung dia. Aku makan, aku ngap. Lepas tu pula aku sembah lagi. Lepas aku kepak tangan dia. Jadi umat kata lawak lah, pakai gelak semua. Jadi masalah Sayyidina Muhammad tu cerita tentang zaman jahiliah. Tapi umat kata satu masa zaman jahiliah tu sedih. Bila kata sedih, hak tu gelak-gelak, jadi semua pakat. Apa sedih? Umat cerita, aku ada anak perempuan. Orang jahiliah bunuh anak perempuan. Bunuh ni bukan beranak-beranak tu bunuh tak. Bila beranak-beranak besar sikit, kenal dah ayah panggil mak, dalam umur tak 5-6 tahun, tu baru bunuh. Tu zaman jahiliah. Hari tu aku nak bunuh anak aku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Aku bawa anak aku ni pergi tengah padang pasir. Aku bawa cangkui kacok ke. Sampai tengah padang pasir, masalah Sayyidina Muhammad, aku pun mula korek lubang. Anak aku tanya, nak buat apa ayah ni? Nak korek lah. Nak buat apa ni? Korek lubang lah. Bila dah lubang tu dalam, sepediri orang, sepediri anak dia naik atas tebing. Bila naik atas tebing, dia tolak anak dia turun. Lepas tu dia mula kambui. Ayah nak buat apa ayah ni, ayah? Sampailah anak tu dikambui sampai hilang daripada pandangan dan tenggelam dalam tanah. Kata Omar tu sedih. Ini maknanya masalah Sayyidina Muhammad. Cerita ni bila cerita bainama nahnu julusun inda Rasulillah, maknanya hal ni formal daripada duduk dengan Rasulullah. Zata yaumin, suatu hari, idh tala'a alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi, tiba-tiba muncul ke atas kami. Tala'a alaina, tala'a ni katakan kita qasidah, tala'al badru alaina, tala'al badru, timbullah purnama ke atas kami. Tala'a, idh tala'a, tiba-tiba muncul ke atas kami, rajulun, seorang laki-laki, syadidu, bersangatan, bayadi thiyabi, bersangatan putih pakaiannya. Ketika kami duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembang dengan Rasulullah, tiba-tiba muncul satu orang laki-laki yang pakaiannya tersangat putih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pakaian tersangat putih. Baya syadidu sawadi sya'ri, bersangatan pula hitam rambutnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, la yura alaihi atharus safari, tak dilihat padanya kesan-kesan permusafiran.
wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak mengenalnya oleh salah seorang daripada kami. Tengah-tengah duduk dengan Rasulullah, tiba-tiba mai jengui, kalau orang Kedah terjengui, mai satu orang lelaki yang pakaiannya putih. Putih ni, bila kata putih tersangat putih, kita kata putih melepak lah. Baju putih, Allahumma salli ala sayyidina. Sebab ada baju yang putih tapi sudah luntur. Ni ceritanya baju baru, baju macam mana bacaan kain putih, begitu dia mai. Dilihat pada dia ni, rambut dia tersangat hitam, dan tak dilihat padanya kesan-kesan dia orang musafir. Dan dia ni, kami semua tak kenal dia. Okey, ni pelik. Kalau dia, kami kenal dia, logiklah dia pakai putih sebab rumah dekat-dekat tu je. Tapi masalahnya, yang isunya, masalah Sayyidina Muhammad, dia pakai putih. Isu dia perkara ni, kalau pakai baju tersangat putih, orang kok tu je lah. Kalau main daripada musafir, baju tu mesti dah kena kesan debu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu kami pelik lah. Rambut pula tersangat hitam. Kalau orang kampung kita ni, jadi lepas dia mandi, dia buh minyak rambut, dia mai, logik lah mai dalam keadaan macam tu. Tengok dia ni mai, rambut tersangat hitam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau dia orang musafir, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jadi rambut ni tak hitam sangat. Pasal kesan-kesan debu pada pasir. Kalau dia main daripada jauh, dia main dengan apa? Mungkin dia main dengan kuda, mungkin dia main dengan unta, mungkin dia main dengan apa. Kalau dia main daripada jauh, rambut ni berselerak macam kau naik motor. Nak naik motor, naik motor kan, berselerak rambut, tapi tak ada, rambut tu kemas ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. La yura alaihi atharu safari, tidak dilihat padanya kesan-kesan permusafiran, tak ada. Jadi kalau orang musafir, nampak kata dia tu laih, no? Tapi main dengan segak, main dengan kemai, baju teratur, rapi, rambut kemai, apa semua. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak mengenal dia seorang pun di kalangan kami. Bila dia main, pergi tengok aku, pergi tanya siapa dia. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia duduk, sehingga dia duduk di hadapan Rasulullah. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila dia masuk, dia terus menuju pada Rasulullah. Dia panggil jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia masuk, menuju terus pada Rasulullah, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Ketika itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia menyandarkan, menyandak mana bagi belaga lutut, dia menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah. Macam ni, duduk tahiyat awal, kita duduk depan orang, jadi kita duduk tu bagi belaga lutut. Dia fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, kemudian dia meletakkan kedua tangannya di atas dua pahanya. Tadi ulama khilaf, paha dia ke paha Rasulullah? Dia letak tangan dia atas paha dia ke, ataupun letak tangannya di atas paha Rasulullah? Pendapat yang paling kuat, dia meletakkan tangannya di atas paha Rasulullah. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bila dia letakkan kedua tangannya atas dua paha Rasulullah, waqala, dan dia berkata, ya Muhammad. Tu pelik yang kedua. Tadi
Hak lepas pelik yang pertama tadi, dia ni mai mana? Siapa dia? Tak nak tengok. Kalau orang kok ni tak macam ni, kalau orang kok ni tak apalah pakai semak macam ni. Kalau orang musafir tak macam ni. Tengok-tengok dia panggil pula ya Muhammad, sebab para sahabat seorang pun tak pernah panggil Nabi dengan Muhammad. Sebab semua dilarang untuk panggil nama Nabi dengan nama. Semua kena panggil ya Rasulullah. Hatta sana Fatimah pun panggil ayah dengan ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sehingga isteri-isteri Nabi pun panggil ya Rasulullah. Tu panggil untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok-tengok dia mai, dia panggil ya Muhammad, akhbirni anil Islam, ceritakan kepadaku berkenaan Islam. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam ialah kamu mengaku, Islam ialah kamu mempercayai, Islam ialah kamu membuat pengakuan bahawa alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Baik, ni Islam. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Mana Tuhan hanya Allah, hak lain bukan Tuhan. Ni kita duk zikrullah ni, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam hati kena ada Allah jua Tuhan aku. Kalau duk mengetik la ilaha illallah, la ilaha illallah, dalam hati tak ada Allah jua Tuhan aku, berarti zikir kita tidak ada pahala, kosong. Mana mulut kata la ilaha illallah, hati kena ada Allah jua Tuhan aku, Allah lah Tuhanku, Allah jua Tuhan aku, Allah jua Tuhan aku. Kalau 100 la ilaha illallah, hati hanya ada Allah jua Tuhan aku 30 ya nama zikrullah hati. Hati tu tak dikira pahala. Allahumma salli, berdiri dengan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Dalam 1000 hanya 30 sahaja hati ingat pada Rasul, hal lain tak ingat. Semua tu dikira selawat. Beza. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Quran kita baca tak tahu mana satu pun, semua boleh pahala. Zikir tak boleh. Zikir bila sebut la ilaha illallah, Allah mesti di hati, Allah jua Tuhan aku. Okey. Jadi bila kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, kita menafikan Tuhan. Tuhan mana? Hak tangan 1000 tu kah? Hak di Kelantan, hak tinggi tu, hak duk tidur tu kah? Salah Sayyidina Muhammad. Tuhan mana? Hak di Kuala Ketir tu kah yang hak tangan banyak tu? Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tolak tu. Tuhan tidak ada Tuhan melainkan, tolak. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tolak Tuhan Buddha, tolak hak Kristian, tolak hak tu bukan Tuhan. Hak tu makhluk Tuhan, bukan nafi hak tu. Hak tu makhluk Tuhan. Kalau tak mengaji tauhid duk nafi hak tu, salah sama ni. Kita bukan nafi hak tu. Hak tu bukan Tuhan. Tu tak termasuk langsung. Tu bukan Tuhan. Yang kita nafi Tuhan yang macam Tuhan kita. Tuhan tak ada, Tuhan satu ya Tuhan. Tuhan esa, dia aja Tuhan, hal lain bukan Tuhan. Bila kata pencipta, hanya Allah sahaja pencipta, hal lain semua dicipta. Kalau dia khalik, hal lain semua makhluk. Hal lain semua makhluk dicipta. Semua dicipta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila kata asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, berarti kita menafikan ada Tuhan yang semacam Tuhan kita. Ada tak Tuhan macam Tuhan kita? Tak ada. Jadi kita nafi yang tak ada tu. Baik. Qala wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang kedua, kita kena mengaku bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita kena puja Rasulullah, kita kena puji Rasulullah. Bahkan kita boleh riak dalam kita memuja-muji Rasulullah. Tahu tak riak? Zikrullah hal lain tak boleh riak, tak boleh tunjuk. Tapi puji Nabi, seronok dengan Nabi boleh tunjuk. Kita boleh tunjuk kita cinta pada Rasulullah. Macam-macam kita boleh buat gaya macam tu, boleh macam-macam cara. Ni cara untuk menunjuk rasa mahabbah, untuk menunjuk rasa cinta pada Rasul. Dia panggil riak, boleh. Baik, cara manapun kita mengagung Rasulullah, Rasulullah tetap manusia, dia tetap hamba Allah. Nah, ni pengakuan ni. Ada satu orang menjumpa Rasulullah, dia kata, Rasulullah, saya nak cium tangan Rasulullah. Nabi bagi, dia cium di tangan Rasulullah. Bukan nak salam dengan Nabi, dia main minta nak cium tangan Rasulullah. Nabi buka tangan, dia cium di tangan Rasulullah. Bila Nabi kita bagi, dia kata, Rasulullah, saya nak cium dahi Rasulullah. Nabi kita bagi, dia pun cium dahi Rasulullah. Rasulullah, saya nak cium dua kaki Rasulullah. Nabi kata, Nabi angguk, dia mencium dua kaki Rasulullah. Baik, jadi mungkin kita tak pernah jumpa orang cium kaki Tok Guru kan, tapi ada dalam hadis. Satu masa Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebut, ra'aitu Aliyan yuqabbilu yadai Abbas wa rijlaihi. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, saya pernah melihat Sayyidina Ali karramallahu wajhah mencium kedua tangan Al-Abbas dan mencium kedua kaki Al-Abbas. Tak menjadi kesalahan. Maknanya boleh tak kalau nak cium kaki mak kita, ayah kita? Boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pernah nak tengok orang cium tangan kaki mak dan ayah dia? Ini ustaz. Ya. Bila nak cium, bila masuk, dia masuk rumah baru, dia jadi warga baru di rumah tu, nantu hak orang kaya tu. Jadi sampai di rumah tu, hak tua tu lah, tuk tu keluar, dia pun nak cium, tapi tuk tu tahan, angkat balik. Jadi subhanallah, Musa Sayyidina Muhammad, Nabi bagi. Nabi bagi dia cium kaki, dia pun cium dua kaki Rasulullah. Tiba-tiba dia minta Rasulullah, saya nak sujud pada engkau Rasulullah. Nabi kata, tu tak boleh, sujud tak boleh. Nabi kata, kalau boleh sujud seorang hamba kepada seorang hamba, manusia pada manusia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, aku dah suruh orang perempuan sujud pada suami mereka. Tapi tak boleh. Nak abang kata tingginya kedudukan suami, sampai Nabi pernah kata, kalau boleh aku nak suruh orang perempuan sujud pada suami dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi Rasulullah, cara mana pun dipuja Rasulullah, dia tak akan sampai naik pada peringkat Tuhan, bukan mempertuhankan Rasulullah. Cara mana pun. Jadi Nabi ialah Rasul, Nabi ialah hamba dia. Rasulullah wa Nabi ialah Rasulullah, Nabi ialah hamba Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi diagungkan sampai capal Nabi pun tak atas kepala. Saya orang hadiah capal banyak jugalah, tapi satu pun saya tak gemuk pakai. Sebab saya anggap tu capal Rasulullah, takkan saya nak pijak. Lepas tu banyak juga orang yang soalan Sayyidina Muhammad yang hadiah kat saya, rida ni, capal Rasulullah, rida yang bercapal. Saya tak pernah buat sejadah juga, pasal saya nak pijak capal Rasulullah yang duduk di rida ni. Saya letak tak atas bau, hampak atas lantai tak layak. Bukan capal biasa, capal Rasulullah. Capal Nabi ni, bismillahirrahmanirrahim, capal Nabi ni, soalan saya nama,
capal yang Nabi pakai dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Di bumi Nabi pakai, sampai di langit Nabi pakai capal tu, sampai pijak di Sidratul Muntaha pun dengan capal tu capal Rasulullah. Capal ni dia keras sikit, keras. Maknanya siapa yang buat sekolah lambang capal, dia kena tanggung. Orang panggil apa? Dia macam budak-budak nama berat tu. Nama berat. Nama dia Jibril. Nama Jibril tu. Tahan ke budak ni? Tahan Ustaz. Kalau tak tahan, teriak malam. Kena tukar nama. Sekolah yang bercapal, satu organisasi yang bercapal, dia kena tanggung satu amanah besar. Soalan macam mana? Maknanya risiko besar. Kalau tak mampu, tak mampu. Jadi subhanallah, sepatu setengah-setengah sekolah dia kata tak berani Ustaz, kami buat kubah hijau. No? Kami, lambang kami ialah kubah hijau saja. Baik. Jadi agung Rasulullah, sampai kasut Nabi pun orang buat, orang buah atas, orang buat kepiah. Allahu Akbar. Mana ada orang kata tu mulianya, hebatnya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Ada satu orang alim juga, dia petikai, pasal apa tak buat buah hijau, buah takbiah? Pasal apa buah ucapan? Ni pertikaian. Tapi bagi orang yang mencinta, yang meninggikan Nabi, mengagungkan Nabi, faham. Kami muliakan Nabi SAW, yang di kaki Nabi kami tak di atas kepala kami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa tuqima salah. Saudara, Islam ialah mendirikan semayang, bukan menunaikan semayang, mendirikan semayang. Sebab menunaikan dengan mendirikan tidak sama. Mendirikan maknanya sembahyang itu kita masukkan ruhnya. Kalau semata-mata Allahu Akbar, sahajaku sembahyang fardhu zuhur 4 rakaat ikut imam kerana Allah Ta'ala, tapi tak ada ruhnya, berarti sembahyang kita tidak hidup. Apa dia ruh pada sembahyang? Al-khusyuk. Sembahyang yang khusyuk, sembahyang yang ada ruh, itulah sembahyang yang hidup. Sembahyang ni bila mana dia hidup, kita duk teringat nak sembahyang. Kita sembahyang dah, nak sembahyang lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hatta sampai kita tua, akal kita hilang pun tetap nak sembahyang juga. Ada satu orang tua saya jumpa, bila tua ni habuan lah, kadang-kadang nyanyuk, kadang-kadang tak nyanyuk. Tidur awal pukul 9, satgi jaga pukul 1 semayang. Tuk bayang apa tu? Subuh. Tak masuk lagi tu. Oh, tak masuk lagi kah? Satgi masalah Sayyidina Muhammad, jaga pula pergi duduk, mayang lagi. Tuk tadi tu semayang dah subuh. Tadi mayang dah kah? Semayang malam tu kira mayang subuh. Jadi hal lain, dia nyanyuk nak semayang. Pasal sebab hatinya hidup ketika sembahyang. Bila hati kita hidup, bila mana kita hidup, hati kita hidup, masalah Sayyidina Muhammad, tu yang duduk teringat. Mayang zuhur di masjid, satgi nak pi pula mayang asar, satgi nak pi pula mayang maghrib, satgi nak pi pula mayang isyak, satgi nak pi pula mayang subuh. Maknanya sembahyang kita tu ada khusyuk. Khusyuk ni kalau kita boleh daripada Allahu Akbar sampai bagi salam, hal tu memang pilihan Allah. Kita kata Tuhan bagi 3 saat sahaja khusyuk dah cukup. Allahumma salli ala, bukan lama pun, sikit je khusyuk. Mana sembahyang kita ada merit, sembahyang kita ada kredit, sembahyang kita ada nilai. Allahumma, itu nama tuqimas salah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi ada orang sembahyang Allahu Akbar, tentu khusyuk lah.
pasal nak masuk niat. Selagi imam bagi salam, dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Lah habis dah mayang. Dia pun tak tahu dia mayang apa, tak tahu. Kalau orang tanya tadi imam baca apa rakaat pertama tadi? Apa? Tak ingat. Rakaat kedua? Tak ingat juga. Dah hilang. Jadi kita nak sembahyang ni tuqimas salah, sembahyang yang didirikan. Qala wa tu'tiyaz zakah. Yang seterusnya Islam ialah kamu memberi zakat. Kamu mengeluarkan zakat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni setiap tahun kita akan keluarkan zakat diri kita, zakat fitrah, zakat kita nak kena keluar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang berniaga kena keluarkan zakat perniagaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang tanam padi kena keluarkan zakat tanam-tanaman. Wajib keluarkan zakat. Kalau siapa-siapa berniaga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia langkah kaki berniaga, dia kena letak pertama sekali, aku nak keluarkan zakat. Wajib dia niat macam tu, sebab orang berniaga sallallahu sayyidina Muhammad, dia berkait dengan zakat perniagaan. Kalau dia niat nak keluar zakat, nanti perniagaan dia maju. Tapi kalau dia berniaga sebab nak kaya, dia tak boleh selaju, dia tak boleh maju seperti mana orang yang berniaga nak keluarkan zakat. Sebenarnya sama aja, pasal faham niaga nak kaya, pasal faham niaga nak keluar zakat, sama aja. Tapi tak sama, sebab berniaga nak keluarkan zakat, perniagaan jadi ibadat. Macam tidur sebab nak makit tahajud, tidur namanya ibadat. Daripada pukul 10 tidur, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 jam tidur tu semua dikira sembahyang tahajud. Kalau kita makan niatnya nak kuatkan badan kita nak buat ibadat, makan itu namanya ibadat. Kalau berniaga semata-mata nak berniaga, nak jadi kaya, tak ada ibadat. Dalam berniaga nak keluarkan zakat, berarti sepanjang kita berurusan, siang malam pagi kita fikir, kita berurus, jumpa orang tu, jumpa orang ni, buat marketing dan sebagainya, semua dikira ibadat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa tasuma Ramadan. Orang ni kalau dia kena keluar zakat tapi tak keluarkan zakat, ni orang yang bakal disiksa dalam kubur esok dengan Syuja'ul Aqra, iaitu ular nama Syuja'ul Aqra. Syuja'ul Aqra ni iaitu dia berkepala botak, ular yang berkepala botak, atas dia ada 2 biji hitam, tanda dia ular yang sangat berbisa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa tasuma Ramadan. Seterusnya Islam ialah kamu berpuasa puasa Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Puasa ni dia bukan setakat kita tak makan dan tak minum, tak buat benda membatalkan puasa, tapi kita turut menjaga hati kita, maka hak tu namanya berpuasa. Hati jangan bagi lari kepada dunia. Hati bagi biar garap hati itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam inilah, macam tawaf. Tawaf, jaga jangan sampai langkah tawaf kita langkah bukan kerana Allah. Bagi contoh, langkah tu sebab nak ligan kawan, langkah tu tak nama tawaf, kena patah balik, kena ghostan. Tapi bolehkah ghostan? Tak boleh. Kena jalan tu kosong lagi, tantu sambung balik. Tengah-tengah jalan tengok Pakistan ni dia pas dia style, dia pegang ujung tudung kawan dia. Bila demai tu main berderet, kita pun lari daripada Pakistan. 3 langkah lari daripada Pakistan, 3 langkah tu bukan tawaf, kena patah balik. Macam tu juga puasa.
Puasa jangan bagi lari hati. Sepanjang kita puasa, jangan lari hati daripada Allah. Kawai. Macam kereta, jangan bagi jatuh batas, bagi duduk di atas batas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Barulah puasa tu dia melembutkan hati. Tapi kalau kita puasa, kita tak buat macam kita puasa, bulan puasa tengok TV, dengar radio, sembang kosong, tak ada apa, kosong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak bentuk hati dia. Qala wa tahujjal baita in istata'ta ilahi sabila. Seterusnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Islam ialah kamu tunaikan fardu haji. Tahujjal baita, kamu tunaikan fardu haji di Baitullah. In istata'ta, jika kamu mampu, ilahi sabila, jika kamu mampu pergi ke sana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Ni kita menabung di tabung haji. Daftar 20 tahun dulu. Tak boleh pergi lagi. Salah Sayyidina Muhammad. Okey. Jadi hanya 10,000 saja kita di tabung haji. Dah 20 tahun dah. Sedangkan kita boleh top up 10,000, 20,000, 30,000, 33,000 dengan package. Wajib kita pergi. No? Boleh pi, pasal duit ada. Pasal apa yang kita duk sakat 10,000 sedangkan kita boleh pi lebih pada tu? Jaga-jaga. Mana-mana orang yang ada kemampuan tapi dia tak tunaikan fardu haji, dia punya bahayanya, dia mungkin ketika mati keluar daripada Islam. Na'udzubillahi min, bahaya ancaman tu. Baik. Yang pertama, kemampuan yang ada pada kita. Boleh pi, duit boleh himpun sampai 35,000 paling kurang package. Masalah saya pi dengan package. Okey. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, boleh tinggal duit kita boleh tinggal pada anak-beranak, anak-anak kita yang duduk di rumah tak pi. Duit cukup lepas nak banyak selama 2 bulan. Okey. Yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, aman dalam perjalanan. Jadi kalau sehari dua lagi perang dunia, no, bila perang dunia sehari dua tak tahulah ni. Jadi dalam perjalanan itu kalau sudah tak aman lah, tahun ni boleh pergi Mekah, nama kita mungkin naik, tapi perjalanan tu tak aman. Kapal terbang mungkin kena tembak. Jadi ketika tu tak wajib, mana gugur, wajib tunaikan fardu haji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita ni sedang menuju kepada satu situasi dunia ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aman yang ada saat ini mungkin Tuhan angkat sementara. Qala sadaqta. Bila Nabi cerita macam tu, tiba-tiba dia kata sadaqta, kamu benar. Faham tak? Bila dia kata kamu benar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, para sahabat tercengang. Dia tanya, dia kata betul. Dia macam ni lah. Orang bila dia tahu, dia tanya, cikgu lah, cikgu lah kelas. Cikgu tanya satu soalan, anak murid jawab. Apa kata cikgu kata? Betul. Dia ni tanya, dia macam cikgu. Para sahabat lain kalau tanya soalan tak tahu, dia ni main tanya soalan, dia betulkan. Hang betul. Tu lagi heranlah para sahabat ni, siapa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami pelik dia ni, dia tanya, dia benarkan. Qala fa akhbirni anil iman. Langsung seterusnya dia kata, ceritakan kepadaku tentang iman pula. Qala an tu'mina billah. Iman, kamu beriman dengan Allah, kamu percaya kata Allah Tuhan. Wa malaikatahu
tu'mina billahi wa malaikatihi, yang kedua kamu beriman terhadap wujudnya malaikat. Malaikat makhluk yang tak nampak, tak ada orang pernah melihat malaikat. Kalaupun pernah melihat malaikat dalam rupa bentuk malaikat, yang malaikat telah pun berubah rupanya daripada rupa malaikat pada rupa manusia. Kalau rupa macam manusia, kita tak nampak langsung ciri-ciri dia malaikat, dia manusia, sedangkan dia malaikat tepi kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu masa ada satu orang sahabat Nabi bernama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, bila Nabi SAW diturunkan wahyu, Nabi bila turun wahyu ni, para sahabat tahu Nabi sedang menerima wahyu. Malaikat datang membacakan Al-Quran pada Rasulullah, Nabi sedang terima Al-Quran, tapi para sahabat tak nampak pun malaikat Jibril yang turun menyampaikan wahyu. Tapi satu hari Ibn Abbas kata, Rasulullah, saya tengok malaikat Jibril. Nabi kata, betul ke hang tengok? Betul Rasulullah, saya tengok sungguh. Lain kali pula sama juga masalah Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata Rasulullah, saya tengok Jibril Rasulullah. Nabi kata, betul ke hang tengok? Betul Rasulullah. Kalau betul hang tengok, di akhir hayat hang buta, kata Rasulullah. Jadi maka menitilah hari demi hari daripada muda Ibn Abbas ni duduk dengan Nabi. Jadi daripada dia belas tahun, jadi Nabi wafat dia baru belasan tahun. Bayangkan dia hidup satu umur 70 tahun, berapa tahun? 20, 30, 40, 50, 60, 70 tahun umur dia buta. Jadi apa maknanya? Dia melihat itu betul-betul malaikat Jibril alaihissalam. Kadang-kadang subhanallah masalah Sayyidina Muhammad, seorang tu dia memang jumpa malaikat dah, peluk malaikat dah. Kenapa boleh peluk malaikat? Sama malaikat rupa macam kita. No? Kalau kita tengok malaikat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pengsan. Satu masa Jibril datang dalam bentuk yang asal. Nabi SAW melihat Jibril dalam rupa yang asal 2 kali. Kali itu, yang kedua kali ketika mana Nabi dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi SAW satu hari Nabi tengok Jibril rupa yang asal, Nabi kita pingsan. Macam mana Nabi tengok tu? Nabi tengok langit, langit tak ada langit, yang ada hanya Jibril. Bila Nabi sedar, Nabi kata, ya Jibril, lama a'zamaka ya Jibril, besar sungguh hang Jibril. Kata Jibril, yang kau tengok tu Muhammad barulah sebelah sayapku. Sebelah sayap tu dah penuh langit dah. Sahabat Sayyidina Muhammad. Ni kita duk bayang Ustaz Muzakir, kita naik motor, naik kereta, berhenti di Tanjung Musang. Tongkat motor, saya lah dulu buat itu, tongkat motor, tengok langit. Kalau macam besar malaikat ni. Sahabat Sayyidina Muhammad. Jibril ni ada 600 sayap. Tu baru sebelah sayap. Kalau dibuka sayap dia 600 sayap, dia kembang. Tak tahu besar mana. Bila Nabi kata Jibril hang besar sungguh, Nabi kata besar sungguh hang Jibril. Jibril kata ada lagi hak besar, Mikail. Allah sama. Mikail tu pun ada 600 sayap. Kalau aku buka semua sayapku, baru sama dengan sebelah sayap Mikail. Allah Sayyidina Muhammad. Nabi kata, ya Allah, ba'a'zama Mikail, besarnya Mikail. Kata Jibril, ada lagi yang lebih besar pada Mikail. Siapa dia? Hamalatul Arsy, yang menanggung arsy Tuhan. Yang menanggung arsy Tuhan ketika peristiwa Isra wal Mi'raj ada 4.
Nabi tengok malaikat yang tengok aras Tuhan ni, ketika mana menengok aras Tuhan, mulut betul duduk bertasbih, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, ayat mata turun seperti sungai, takut pada Allah. Allah Sayyidina Muhammad. Nabi kata besar sungguh hang. Jibril besar lagi, kata Jibril. Mikail ada lagi, lebih besar pada Mikail. Kalau Jibril buka seluruh semua sayapnya, baru sama dengan sebelah sayap malaikat Mikail. Kalau Mikail buka 600 semua sayapnya, baru sama dengan masalah senama sebelah sayap hamalatul arsy yang tanggung arsy Allah. Berapa orang semua? 4. Bayangkan besar mana arsy Tuhan. Allahu akbar, sallallahu alaihi Muhammad. Sebab itu nak perumpamaan besarnya arsy Tuhan ialah seperti satu padang yang luas, kita lempak cincin di padang tu. Jadi semuanya adalah arsy Allah. Bumi besar tu ya, tak nampak pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malaikat tu ada qala wa kutubihi. Malaikat ni kalau dia il belakang tu, malaikat generasi pertama, Jibril, Mikail, Israfil, Ismail, tu malaikat generasi pertama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa kutubihi, kitab-kitab yang Allah turunkan pada nabi-nabi yang terdahulu, wajib kita yakini dan percaya. Wa rusulihi, rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada umat yang terdahulu, wajib kita percaya. Iaitu sebanyak 313 orang rasul. Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 124,000. Bukan semua nabi rasul, tapi semua rasul itu nabi. Qala wal yaumil akhiri, yang seterusnya kena percaya tentang hari akhirat, hari akhir. Pasal apa nama hari itu hari akhir? Sebab lepas daripada hari itu malam tak ada lah. Dia hari terakhir sekali. Ni hari ada malam, nanti ada siang, ada malam, ada siang. Bila mai hari itu, mana siang tak ada lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ada hanya hari, sepanjang hari, selama-lamanya hari. Dia panggil hari yang terakhir, yaumul akhir. Qala wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, seterusnya kamu beriman dengan qadar baik dan jahat, takdir Allah baik dan jahat itu daripada Allah. Baik dan jahat mana apa? Baik seperti amalan taat, jahat seperti amalan maksiat. Semua itu dah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mai mengaji hari ini, Allah dah tentulah. Allah yang gerak kita mai. Saya saya mai nak mengajak, tuan-tuan mai mengaji. Allah dah tulis lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seorang tu buat maksiat, minum arak, berzina, pun takdir Allah juga. Semua Allah yang takdirkan. Tapi tak boleh kata yang baik daripada Allah, yang tak baik daripada Allah juga. Dia kena kata macam penceramah kata tu, yang baik daripada Allah, yang tak baik saya sendiri. Kata macam tu. Dia panggil ta'addub ma'allah, beradab dengan Allah. Walaupun hakikat Allah, baik pun kita buat, buruk kita buat, Allah. Tapi tak boleh kata. Boleh kata dia malih ilmu saja. Bila bulhak mengajak, kena kata. Tapi waktu mana kita bercakap, kena beradab dengan Tuhan. Baik daripada Allah, tak baik saya sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala sadaqta, pada ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka Jibril berkata, sadaqta, engkau betul. Qala fa akhbirni 'anil ihsan, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tentu kita berhenti insya-Allah. Saya buka soalan kalau ada insya-Allah. Tak ada, no? Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نور قلوبنا بذاتك، اللهم نور قلوبنا بذاتك، اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. وتواصل